percaya dia buat keputusan terburu-buru. Sekarang ni Nia baru percaya yang dia memang tak bersalah. Dia terperangkap je. Tapi Nia yang bodoh sebab ikutkan perasaan, ikutkan keegoan, pentingkan diri sendiri sampai dia yang rasa macam betul-betul dia yang salah. Dahlah Nia dah. Sebab Rania ada bencikan Arman kan? Mungkin Arman kena bagi dia masa. Bila dah reda, Arman pergi jumpa dia dan pujuk dia. Bagi tahu dia hal yang sebenar. Mami, Arman tak bersalah tau. Arman kena aniaya. Mami tahu. Arman kan anak Mami yang Mami didik dari kecil lagi. Biarlah seluruh dunia menuduh Arman. Biar dia orang mencaci dan benci Arman. Tapi Mami tetap tak percaya. Sebab Mami kenal siapa anak Mami. Okey, baik, itu dia sedutan drama Hatimu Sedingin Salju yang ada kaitan dengan topik kita pada hari ini. Kesilapanku, keegoanmu. Dan Hawa, tanpa melengahkan masa, eloklah kalau kami perkenalkan tetamu-tetamu kita di studio. Memang hangatlah hari ini saya rasa perbincangan. Kita dah warm up dah sikit tadi. Cukup ceria dan panas HI pada ini dan cukup bertuah kita. Kerana kita bersama dengan Fauziah Nawi ataupun Ibu. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami. Terima kasih kerana sudi menjemput kan. Dan okeylah, topik hari ini sangat panas. Tapi pastinya kita nak belajar daripada tetamu-tetamu yang berpengalaman pastinya juga. Kita juga bersama dengan Kuna Muzani. Topuan ke? Kuna? Dah. Kuna. Itu gurau je. Datuk Seri. Alhamdulillah. Datuk kita aminkan. Bantuan I. Baik. Banyak watak kita orang memang selalu juga bawa watak Datuk Seri, Tok Puan kan. Selalu I jadi topuan lah. Baik. Dan kita bersama dengan Bro Encik Fazli. Sihat Encik Fazli? Alhamdulillah sihat. Okey, baik. Satu-satunya kumbang. Ya. Okey, baik. Dia akan Baru adil ya. Dia akan balancekan suasana. Patut dia duduk kat tengah kan. Tak apa, Encik Fazli okey kan Encik Fazli kat situ? Tak ada masalah. Okey, baik. Saya nak baca satu komen yang sudah masuk di Facebook WHI. Noafisa berkata, sebagai manusia tak lari diri kita daripada keegoan masing-masing. Cuma mampu mengalah atau tidak terletak pada hati yang sangat dalam. Kasih sayang akan mengatasi segala-galanya. Keikhlasan amatlah penting dalam sebuah kehidupan. Baik, Encik Fazli. Kesilapanku, keegoanmu. Mungkin kita boleh kupas dari beberapa angle, sudut kan. Dan dari sudut hikayat perkahwinan ini, apa yang boleh Encik Fazli kongsikan berkaitan kesilapanku, keegoanmu? Wow, saya rasa terima kasih soalan tersebut. Ini persoalan seperti yang Ibu sebut tadi, ni persoalan hangat. Kat sini pun dah rasa kehangatan. Saya kumbang ni terasalah ya. Tak ada masalah sebab bila sebut tentang ego, kita kena ingat bahawa ego adalah hasil daripada kita percaya kita betul dan orang lain kurang tepat. Dan ini hasil daripada dipanggil dua benda, iaitu sistem nilai dan sistem kepercayaan. Baik. Yang mana dibentuk daripada proses pengalaman, pembelajaran dan daripada kecil lah. Apa yang kita percaya, apa yang kita pegang, apa prinsip yang kita fahami sebelum ini. Jadi bila kita berkahwin dengan orang yang daripada dunia lain kan. Masing-masing ada fahaman berbeza, value system berbeza, belief system berbeza. Mungkin sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri. Maksudnya bila sebut tentang keegoanku, kesilapanmu, dia adalah benda yang berlaku pada setiap perkahwinan. Persoalannya macam mana kita nak kendalikan dari dua perspektif, iaitu daripada peringkat orang yang melakukan kesilapan dan daripada pihak yang tak mahu memaafkan. Okey, baik. Kita pegang dulu tipsnya. Yang tak mahu memaafkan itulah yang bagi saya seorang yang cukup ego sekali, tak nak mengalah. Dan Kuna, pernah tak berjumpa ataupun berhadapan dengan situasi seseorang ni yang egonya sangat-sangat tinggi dan macam mana sebenarnya nak tackle ataupun nak turunkan ego seseorang itu? Susah juga ni jawab soalan ni. Mencabar hari ni. Macam saya lah, seorang ibu kepada 3 orang anak.
Jadi saya pun ada ego saya, anak saya pun ada ego dia. Tapi saya akan panggil lah anak saya, mari sini bang, kita bercakap secara orang dewasa. You cakap apa yang you tak puas hati dengan Umi, apa, dan Umi pun akan bagi tahu apa yang Umi tak puas hati. So kita cuba perbaiki kekurangan di antara masing-masing. Lepas tu sama-sama minta maaf. Kadang-kadang bila saya marah anak saya rasa sedih tau sebenarnya. Tapi kena marahlah sebab benda tu salah kan. Kita sebagai ibu bapa ni harus memahami jiwa remaja tu, tak boleh ego sangat. Kita kena selami perasaan dia orang tu, kenapa dia buat begini kan. So kita kena ambil tahu sebab budak remaja ni dia perlukan attention, kasih sayang. Benda-benda macam tu kita kena adalah pada diri kita ni sebagai ibu bapa. Nak marah macam mana pun kita kena kontrol. Kita kena buang ego kita tu kan ibu kan. Kontrol dan cool down, lepas tu barulah kita bercakap dengan anak kita. Saya suka bila Kuna kata kita minta maaf kepada anak-anak. Itu yang mungkin kadang-kadang dalam kalangan ibu dan ayah bersama dengan anak mereka ada ego juga. Saya ayah dan ibu awak, kenapa saya perlu minta kita maaf? Kita makan garam dulu. Tapi dalam konteks perkahwinan pula ibu, mungkin dalam kalangan pasangan sering kali kita dengar komunikasi sangat penting. Apa pun harus minta maaf, kan, give and take, compromise. Tapi dalam realitinya ada yang rasa susah nak sebut saya minta maaf. Dan apabila ada ego itu, seorang lagi akan rasa tercabar. Okey, awak tak nak maafkan saya akan lakukan apa yang saya lakukan sebelum ini yang membuatkan awak marah. Dalam situasi begini, macam mana diorang nak tackle ibu? Itu sebenarnya masing-masing kena memahami situasi. Kenapa kita kahwin dengan dia? Kenapa kita menikah, kan? Dan kalau kita tak boleh nak terima kelemahan pasangan kita, masalahnya kita juga, kan? Ego ni semua orang ada ego. Saya sebagai mak juga ada ego. Tapi bagaimana kita nak menangani situasi itu? Itu terpulang pada diri, dan itu juga adalah keyakinan kita. Bagaimana kita mahukan keharmonian hidup itu. Untuk saya meminta maaf pada anak-anak tak mudah. Tapi saya praktikkan benda tu. Kalau saya salah, saya akan terus cakap saya minta maaf. Dan saya sebagai ketua dalam saya punya persatuan dan juga saya punya syarikat kecil, saya salah, saya akan terus cakap saya minta maaf. My dad. Dan diorang semua cakap, jangan. I kata, no, saya salah, saya kena cakap. Kerana pada saya, bila saya bersikap begitu, pandangan mereka terhadap saya akan lebih berbeza. Mereka akan lebih mengatakan, dia tidak meletakkan diri dia lebih tinggi dari semua orang. Kan? Jadi ini adalah didikan saya di rumah. Jadi pada saya, setiap pasangan harus dan mesti ada boleh berkompromi dan ingat balik niat kita mula-mula nak kahwin dulu tu. Kenapa waktu kita tengah bercinta segala-galanya indah kan? Bila sorry, it's okay darling. It's okay saja. It's okay darling. It's okay darling. It's okay sweetheart. Kahwin je tak boleh. Ini yang masalah bila kita pendam. Bila pasangan kita merasakan tidak selamat lagi dengan awak. Perkara itu dipendam dan akhirnya meletup. That's it. Tak boleh lagi diselamatkan. Itu masalah. Apa-apa pun kata kunci dia komunikasi lah. Komunikasi. Dan tolak ansur juga. Tolak ansur dan kasih sayang lah. Kasih sayang. Hanya kasih sayang dapat menyelamatkan keadaan. Dan bila kita bercakap tentang tolak ansur, pastinya dia kerjasama antara kedua-dua pihak, suami dan dia tak boleh isteri. seorang saja bertolak ansur. Tak adil. Suami kena bertolak ansur, isteri juga kena bertolak ansur. Tak boleh hanya isteri saja yang bertolak ansur sebab kalau isteri nak dapat kepala emas kena bertolak ansur ikut tak. Ini dalam hidup realitinya kedua-duanya harus bertolak ansur jika nak selamat. Sebab kita adalah cermin anak-anak. Jadi sekarang ni pula kan Encik Fazil, kita nak faham pula personality orang yang ego dia sangat tinggi. Kenapa ada orang yang sebegitu? Susah sangat nak mengalah, susah sangat nak minta maaf walhal dia salah. Dia ialah dalam karakter the personality pun ada beberapa pembahagian tentang keupayaan untuk berkompromi dan juga keupayaan untuk mengawal rasa marah dan juga stres. Dan sepatutnya kita perlu faham bahawa bila kita berkahwin macam yang ibu sebut sebentar tadi, kita membina sebuah perkahwinan kan. Dan sebenarnya ada banyak kajian tentang
tentang kepentingan memaafkan pasangan dalam perkahwinan. Dan sebenarnya banyak benefit ataupun faedah untuk memaafkan pasangan sebenarnya. Dari satu kajian dibuat dalam jurnal Family Psychology oleh seorang profesor bernama Edward Selby, dia kata pasangan yang mampu dipanggil mengamalkan saling maaf memaafi, practice forgiveness, toleransi memaafkan, didapati mereka ini longer satisfying romantic relationship. Maksudnya mereka menikmati kehidupan relationship yang romantik lebih lama berbanding dengan yang lain. Dan juga ada satu kajian dalam Behavioral Medicine punya journal mendapati mereka yang berupaya untuk memaafkan unconditionally, maksudnya boleh memaafkan tanpa syarat. Dia masalahnya adalah aku maafkan tapi ada syarat dia. Ada 7 syarat contohnya. Masalah lah kan. Maksudnya itu ikhlas ke tak tu? Itu sekadar mengungkap. Ya, betul. Ia lebih dahsyat daripada tidak maafkan kan. Dari sinilah. Ia bukan daripada hati kan. Dia nak menang saja kan. Itu ego besar. Ego besarnya. Jadi kena belajar, suami ke isteri kena belajar untuk melepaskan, memaafkan tanpa syarat. Dan didapati mereka ini dari segi umurnya akan hidup lebih lama. Live longer. Mereka yang boleh melepaskan kemarahan, bukan melepaskan sebab kemarahan, dia tak simpan perasaan dia tu. Unconditional love, unconditional forgiveness. InsyaAllah yang dapat benefit, yang dapat manfaat ialah orang yang memaafkan itu sendiri. Ya, betul. Sekali. Tapi walaupun bukan senang kan nak minta maaf, tapi bila minta maaf dia rasa lega juga. Betul. Ini satu perkongsian di Facebook. Syam Angah berkata, dalam kes saya ni, saya yang selalu buat kesilapan. Salah yang saya buat bukannya kecil-kecil. Semuanya silap yang besar-besar dan pada masa yang sama, ego saya memang besar. Biasanya bila berlaku ketegangan, saya akan mengambil masa seketika di sebentar, biarkan isteri meluahkan kemarahan di hatinya. Setelah itu, saya akan meminta maaf atas kesalahan saya. Hanya kemaafan sahaja dapat menyelesaikan segala masalah. Say sorry. It's the power of words, katanya. Saya setuju dengan apa yang Angah katakan. Dan ini perkongsian Angah. Apa kata kita dengarkan juga perkongsian orang ramai berkaitan topik kita pada hari ini? Kalau tajuk ego ni, lelaki perempuan memang ada ego. Tapi memang sure lah. Saya rasa lelaki lagi tinggi ego dia. Kalau kenapa lelaki tu ego, sebab dia lelaki. Memang ada kesilapan tu berpunca daripada keegoan. Tak kira lelaki ke perempuan ke. Tapi masalah dia keegoan ni kena pasangan tu, lelaki perempuan tu kena memahami lah antara satu sama lain. Jangan terlampau ambil serius pasal keegoan ni kan. Tu bagi saya lah. Kalau daripada pandangan seorang isteri lah kan, daripada seorang perempuan yang biasa melabelkan kalau lelaki ni memang tinggi sangat ego dia kan. Kalau dia buat salah, dia memang tak nak minta maaf. Kebiasaannya macam itulah. Tapi daripada kalau kita tengok sebenarnya orang lelaki ni cara dia minta maaf tu lain. Dia ada maksud tersirat. Isteri kena faham maksud tersirat suami dia. Kadang-kadang suami dia tak minta maaf, tapi suami dia tanya, nak makan apa hari ni? Dalam gaduh-gaduh tu macam nak makan apa hari ni? Ataupun benda lain, tapi dia tak cakap I minta maaf. Dia ada maksud-maksud tersirat dia. Jadi nampaklah macam ego, tapi sebenarnya dia minta maaf sebenarnya. Kalau dalam rumah tangga kita ada kena tolak ansur, kena kefahaman, tapi kita kena mengalah dengan isteri. Isteri ni mesti nak mengalah. Okay, kita buang ego tu, apa yang orang cakap biar je kan. Itu kalau pendapat akak memang tak baguslah. Sebab selalunya pertengkaran jadi sebab benda-benda macam tu. Bila dah buat silap, tak nak mengaku. Sebenarnya benda simple je. Boleh mengaku and boleh cuba ubah. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang kongsikan pandangan tentang ego ni, kesalahanku, keegoanmu. Ada macam-macam pandangan di situ. Ada yang bagi pendapat lelaki ni lebih ego daripada wanita. Tetapi mendapat tentangan juga di sini. Maksudnya lelaki dan wanita ada ego ni masing-masing, cuma cara menunjukkan ego tu berbeza. Mungkin Kak Kuna ada komen sikit? Saya rasakan pada saya lah, ego tu lelaki ke perempuan sama je. Kan?
Sebab macam saya sebagai seorang ibu lah, saya banyak meluangkan masa dengan anak. Ya, saya tahu saya ibu, jadi anak kena dengar cakap ibu. Tak boleh macam tu sebenarnya. Sebab apa? Nanti anak kita akan jadi semakin jauh. Jadi pangkat kita ni sebagai ibu, kita kena buang. Kita kena jadi kawan kepada dia. Walaupun anak saya marah ke, cakap tinggi sikit suara pun, saya cakap, duduk sini sekejap nak cakap. Saya cakap macam tu. Dan saya bersikap terbuka dengan anak-anak. Even kalau dia ada masalah girlfriend pun, dia cerita dengan saya. Tapi saya akan cakap dengan dia, okey, tapi abang tak boleh buat macam ni. Ni anak orang, kita kena jaga baik-baik. Kalau apa perasaan abang kalau adik abang orang perlakukan macam tu, kan? Jadi saya banyak bagi nasihat, bagi contoh yang elok lah. Sebab remaja sekarang ni kadang-kadang dia hilang arah tau. Dia tak tahu apa yang sepatut dia buat. Jadi kita as a parents, kita jangan ego dengan anak. Sebab kita sayang kan anak kita kan. Jadi kita kena bagi ilmu kat dia orang. Apa you sepatut buat kalau you dalam keadaan situasi macam ni. Jadi biarlah kita ni jadi tempat dia bertanya, meluahkan perasaan. Kita boleh garang dengan anak, tapi ada waktu. Saya garang dengan anak saya bila time belajar lah. You kena belajar betul-betul. Kan, kena ada ilmu. Kita kena jadi orang yang berilmu. Supaya kita kehidupan kita lebih teratur lah maksudnya. Jadi time kita makan ke, kita outing ke, saya macam kawan dengan dia orang. Even one day tu saya pernah keluar dengan girlfriend anak-anak saya. Sporting lah. Jadi saya patut mengenali siapa yang dia berkawan. Kan? Sebab kita nak anak kita dapat yang terbaik. Jadi saya kenal dia punya girlfriend ni okeylah, jadi dia tak sorok daripada saya. Kalau kita ego yang tinggi, mungkin anak kita akan sorok daripada kita. Ada masalah cari orang lain. Kan? Mungkin dia tak akan bercakap dengan kita. Aku ni cakap dengan mak aku ni kan kena marah ni kan. Dan apa yang saya boleh simpulkan daripada apa yang Kak Kuna katakan, komunikasi itu betul penting, tapi betul. Cara kita berkomunikasi itu lebih penting. Kalau you asyik jerit je ke anak you, siapa nak cerita kan? Betul. Dan mungkin ibu ada tambahan ni. Ada kebiasaannya orang kata kaum lelaki ni lebih ego daripada kaum wanita. Apakah pendapat ibu? Itu sebab kita nampak dia begitu. Sebab dia gender dia. Orang lelaki keras, perempuan lembut, macam perempuan tak ada, sama je sebenarnya. Manusia ni semua ada dia punya ego, harga diri dia, terutama sekali bagaimana dia dibesarkan. Keluarga dia bagaimana. Kan, untuk saya dengan anak-anak, saya sentiasa terbuka. Saya menganggap mereka kawan dan saya cakap buruk baik apa saja, you better tell me. Kan? Dan saya tak kerja, kenapa tak? Dan arwah anak saya lelaki dulu, kalau siapa dia kawan, kawan-kawan lelaki dia boleh buat balik. Ada di kawan-kawan perempuan dia pun saya pernah kenal dan sebagainya. Dan saya tak akan cakap apa-apa. Cuma saya pesan, buat baik, jangan menyakitkan hati orang, dan especially the girl, itu anak orang. Itu anak orang. Jangan kau nak buat apa-apa. Maknanya, kalau anak kita perempuan, anak kita lelaki bila dah kahwin, kita kena pastikan mereka faham keadaan. Sebab masing-masing dari keluarga yang masing-masing, cara pendidikan, cara membesarkan berbeza. Kita tak boleh nak dia ikut cara kita. Sebab itu antara saya dengan menantu pun begitu juga. Saya cuba memahami dia dan saya harap dia faham saya. Saya rasa dia faham saya sebab dia kenal saya sebagai seorang kawan. Sebab dia kawan dengan anak saya, pada saya kawan saya lah. Kan? Dan sampai sekarang. Jadi kami cuba memahami antara satu sama lain. Sebab saya selalu merasakan sebagai orang yang tua, orang yang lebih tua, kita yang kena lebih dewasa, lebih terbuka, lebih kata orang tempat yang boleh dipercayai oleh anak menantu. Cucu-cucu kita. Saya dengan cucu-cucu pun sekarang saya rasa sebagai orang yang hidup zaman sekarang, kita kena hidup cara mereka. Kita ikut peredaran zaman. Favorite grandma zaman. Kita tak boleh lagi saya makan garam. Kita tahu garam kita dulu macam mana, garam mereka sekarang macam lain kan. Kita dulu garam tak ada internet. Apa pun saya rasa komunikasi dan hati dan kasih sayang itu yang akan dapat menyelamatkan, dan juga of course lah kita punya
latar belakang kita, kan agama yang kita pegang. Dan sebagainya. Mak bapak tu sangat penting. Mak bapak adalah cermin anak-anak. Betul. Dan kita semua tahu yang hubungan ibu dengan menantu ibu sangat akrab macam kawan kan. Ada orang jealous juga. Ya, sampai ada satu ketika orang ingat dia anak saya. Almarhum anak saya selalu cakap, Mama, I am your son. Ingat tu. Remember that. Saya macam kadang, okey. Saya sebab saya selalu masa sebelum kahwin saya kata saya tak nak, saya takut dapat mentua. Sebab saya suka menjawab dengan arwah mak kata kau jawab aku besok kau kahwin, kau dapat mak mentua kau jawab kena. Sebab mak mentua ni macam mak. Jadi saya macam saya tak nak kahwin dengan lelaki yang ada mak. Betul, dapat. Bapa mertua saya sangat baik. Kan? Jadi bapa mertua saya sampai saya kalau batuk kena panggil masuk bilik, Fauzah minum. Dia dah sudukan ubat batuk. Saya pula takut minum ubat batuk. Saya terpaksa telan. Jadi saya kata Allah bagi saya semua. Masya Allah. Dan sebagai seorang, saya takut nanti mak mertua yang jahat ke apa, saya takut kan. Saya takut kena sumpah. Jadi saya sebagai mak mertua, saya kena jadi mak mertua yang baik yang boleh dipercayai. Yang menantu dengan kita rasa selamat. Betul, sebab itu tidak mengurangkan hormat lah. Ya, betul. Sebab ada kalinya bila seseorang itu terlalu ego, terlalu rasa dirinya betul, orang takut nak mendekati seseorang tu. Okey, dan kita asyik bercakap juga tentang orang yang ego, tapi macam mana pula orang yang tak ada ataupun kurang sangat rasa egonya, sering meminta maaf, sering mengalah. Jadi Encik Fazlika nak tahu di mana saatnya ataupun bila perlunya ego dalam diri seseorang tu. Dia ada dua isu lah. Pertama ialah berkenaan dengan mindset kita, iaitu macam mana kita melihat situasi dalam hubungan perkahwinan ataupun dengan anak-anak. Itu pertama. Yang kedua adalah cara kita menyampaikan apa yang kita fikir dalam situasi tersebut. Ada orang dia ada fikiran yang betul tapi dia tak tahu menyampaikannya dengan betul. Lalu dia ini dipanggil sebagai passive situation, passive communicator. Dia kata tak apalah, aku ni timun, dia durian, aku bergelik, aku terluka, dia bergelik, aku terluka kan. Bergelik ke bergolek kan. Lebih kurang lah. Lebih kurang ya. Jadi dia passive. Bergelik lain. Betul Ibu ya. Itu passive. Yang kedua, yang lawannya adalah dipanggil agresif. Ini yang dilihat ego tadi. Ada juga yang ego tapi tak agresif, ada juga kan. Okey. Tetapi apa pendekatan terbaik ialah yang tengah-tengah, dipanggil asertif. Asertif ialah kemampuan untuk kita menyampaikan apa yang kita rasa, apa yang kita fikir kepada orang yang mahu kita sampaikan dengan baik tanpa melukakan hatinya. Dan ini boleh diterokai, dia tak dapat dalam satu malam, tak. Jadi sebagai pasangan, kita kena cari jalan macam mana nak sampaikan pada dia dalam keadaan dia tak rasa terluka. Dia elemennya adalah masa yang betul, situasi yang betul, perkataan yang betul, dan juga kita menjaga kita boleh sampaikan apa yang kita isi hati kita tanpa melukakan ego dia. Dan ini perlu dipelajari. Ini perlu dipelajari dan proses perkahwinan itulah adalah proses yang mana kita cuba. Dia macam experimentation jugalah. Aku cuba ni mata petang dia panas contohnya kan. Cuba pagi pula. Cari perkataan yang betul. Daripada situ kita akan mempelajari macam mana cara untuk kita sampaikan kepada pasangan kita tanpa melukakan hatinya. Itu cara untuk mengatasi masalah. Dan tadi Hawa berkata ada orang ni dia senang untuk berkata saya minta maaf. Dan seperti yang Angah tadi komen di Facebook, dia mengambil masa bertenang baru meminta maaf. Tapi bagaimana pula kalau ada dalam kalangan yang sedang menonton sekarang ni, Encik Fazli berkata yang saya tahu saya salah tapi susah sangat saya nak sebut minta maaf tu. Apa yang boleh mereka lakukan? Kita kena faham bahawa sebenarnya mungkin dengan meminta maaf itu boleh selesaikan banyak masalah yang terlekat dalam otak kita dan dalam perhubungan tersebut. Jadi kita kena anggap bahawa mungkin dengan meminta maaf ini dia tak merosak pun sebenarnya harga diri kita, ego kita. Macam Ibu sebut, sebenarnya meminta maaf itu kadang-kadang meningkatkan lagi kita punya pandangan, kita punya darjat lah kan pada pandangan orang yang kita meminta maaf tersebut. Betul. Sebab ia membuktikan kita mempunyai
harga diri kerana kita mampu untuk meminta maaf. Betul, itu harga diri yang paling tinggi lah. Kadang-kadang orang bila kita minta maaf, dia anggap itu adalah kelemahan kita. Jadi kita biarkanlah orang-orang macam ni. Kita tak payah ambil pot orang-orang yang macam ni. Yang penting kita tahu nawa itu kita kan. Okey, dan mungkin Hawa, saya nak tanya mungkin pada Kuna dan Ibu juga. Bagaimana pula dalam situasi yang ada orang dah minta maaf tapi susah untuk kita memaafkan mereka? Apa yang boleh mereka lakukan? Kalau kita dah jumpa orang tu, dah minta maaf, dia tak boleh maafkan, kita tak boleh buat apalah. Kan? Terima sahaja. Terima je lah. Okay. Janji kita dah buat yang terbaik untuk kebaikan diri kita dan untuk hubungan kita dengan dia. Dia tak nak maafkan, itu masalah dia lah bagi saya. Saya dah minta maaf. So tak perlulah saya nak fikir sampai A to Z apa kau nak buat. Dan Ibu bersetuju? Saya pun setuju. Saya dah minta maaf, saya jujur, saya ikhlas minta maaf. Tapi kalau awak tak nak memaafkan saya, itu hak awak. Dan hak saya juga akhirnya tidak akan lagi mahu bersama awak. So you stay away from me. Tak nak pening. Dan nampaknya masa cukup mencemburui kita dan kita pun dah pelajari macam-macam daripada tetamu kita. Dan di penghujung perbincangan kita ni, Encik Fazli, nak dengarkan kata-kata nasihat kepada pasangan yang sudah berumah tangga, bakal berumah tangga, tentang turunkan ego, maaf-maafi antara satu sama lain. Ya, kita kena ingat, kita nakkan kebahagiaan dan kegembiraan dalam perkahwinan. Jadi kita kalau marah, ambil ni ada 4 happy, H-E-P-I. Pertama, H tu adalah hold your anger. Jangan terbawa-bawa. Yang kedua, E adalah empathy. Tengok orang tu, mungkin dia melakukan kesilapan pun dipanggil genuine mistake ataupun dia bukan sengaja pun buat salah tersebut tanpa niat jahat. Yang ketiga, P adalah perspektif. Tengok daripada perspektif. Akal kita tengok, tadi empathy tu emosi. Yang ni dari segi logical, dari segi kognitif. Tengok perspektif dia. Dan I adalah, jangan guna you, itu salahkan. Guna I sentence. Guna saya rasa ini tak betul, saya rasa terusik, saya rasa sedih apa atas yang dia buat. Stop using terlalu banyak you. Itu accusing lah. Accusing kan? Banyak tunjukkan perspektif anda terhadap situasi tersebut. So H-E-P-I, happy. Sebab kita nak happy dalam perkahwinan. Okey, baik. Dan macam-macam yang telah dikongsikan oleh penonton-penonton WHI, rata-rata semua berkata yang rendahkan ego, minta maaf, tidak ada apa-apa untuk anda hilang kalau anda kata anda minta maaf. Okey, baik. Dan ramai juga yang bersetuju dengan anda semua katanya di Facebook. Jadi terima kasih kami nak ucapkan kepada Ibu Fauzianawi dan juga Kuna dan juga Encik Fazli atas perkongsian hari ini. Dan ada sesuatu yang istimewa selepas ini kan? Pastinya. Jangan risau. Ibu dan juga Kak Kuna akan masih bersama dengan WHI. Ada sesuatu yang menarik untuk dikongsikan bersama anda selepas ini. Tapi kita rehat dulu seketika. Ya, kembali selepas ini di WHI.